Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, apa khabar semua? Pagi ni kita akan belajar sejarah tahun 4. Tajuk yang kita akan belajar ialah kaedah penyelidikan sejarah. Okay, kaedah penyelidikan sejarah. Apa khabar semua? Cikgu doakan agar semuanya berada di dalam keadaan sihat. Okey. Anak-anak boleh rujuk muka surat 8 dan juga 9 buku teks sejarah tahun 4. Okey, kita teruskan. Okey. Kaedah penyelidikan sejarah. Kenapa perlu ada penyelidikan sejarah dan terdapat beberapa kaedah dalam penyelidikan sejarah. Penyelidikan sejarah ni dilakukan untuk membuktikan peristiwa sejarah yang telah berlaku. Dia nak pastikan peristiwa sejarah tersebut betul-betul berlaku. Okey, terdapat 3 kaedah penyelidikan. Okey, pertama kaedah arkeologi. Okey, kena ingat. Yang kedua kaedah lisan dan yang ketiga adalah kaedah bertulis. Okay. Ada 3 kaedah penyelidikan, kaedah arkeologi, kaedah lisan dan juga kaedah bertulis. Okey, kita teruskan dengan apa dia kaedah arkeologi. Okey, kaedah pertama penyelidikan adalah kaedah arkeologi. Apa dia kaedah arkeologi? Kaedah arkeologi merupakan proses mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Okey. Maksudnya untuk dapatkan maklumat tu daripada bahan tinggalan sejarah yang tinggal dahulu pada masa dahulu. Okey. Okey, ia dilakukan melalui proses gali cari ataupun ekskavasi. Okey. Dilakukan secara proses gali cari. Okey. Contoh dia fosil. Apa dia fosil? Sebelum ni kita belajar fosil dah untuk sumber sejarah. Fosil tu adalah tinggalan tumbuhan atau haiwan yang terawet. Nak tengok berapa lama dah tempoh fosil tersebut ataupun tembikar. Tembikar yang dijumpai hasil tinggalan sejarah, barangan logam dan juga kulit siput. Okey. Ia juga dalam kaedah ekologi ni ada satu bidang iaitu ekologi maritim ataupun ekologi bawah air. Okey. Ekologi maritim dan bawah air ni biasanya untuk laut dan juga sungai. Okey, ia merupakan proses mendapatkan maklumat tinggalan kebudayaan manusia yang terdapat di dasar laut dan juga sungai ataupun tasik. Contohnya kalau kapal karam. Okey, ditengok kat tapak kapal karam tu. Okey. Ada tak maklumat tentang kehidupan pada masa tersebut dan juga masa lalu. Okey, kita tengok kepada kaedah kedua penyelidikan adalah kaedah, siapa ingat? Lisan. Okey, apa dia kaedah lisan? Okey. Kaedah lisan merupakan proses mendapatkan maklumat melalui temu bual. Okey, lisan tu maksudnya bercakap, kita temu bual. Kita bertanya kepada individu. Okey. Individu yang ditemu bual tu dipanggil orang sumber, dikenali sebagai orang sumber. Okey. Orang sumber ni adalah individu ataupun mereka yang terlibat dalam peristiwa sejarah tersebut. Okey, ataupun dia pernah melihat peristiwa sejarah tersebut ataupun mendengar cerita. Okey, itu orang sumber. Okey, contohnya pada zaman penjajahan komunis. Jadi, orang sumber dia adalah individu ataupun nenek moyang kita yang berada pada zaman tersebut. Boleh temu bual mereka lah. Okey.
Kita tengok langkah-langkah dalam kaedah lisan. Okey. Sebelum menjalankan temu bual, okey. Ahli sejarah akan kenal pasti dulu orang sumber siapa yang hendak ditemu ramah dan sediakan soalan. Okey, sediakan soalan. Okey. Bila dah kenal pasti, sediakan soalan, baru pergi berjumpa dengan orang sumber ataupun individu yang hendak ditemu bual. Okey, semasa tempoh temu bual tersebut, akan dirakam. Okey. Bila dah rakam, lepas tu dia akan bawa balik salinan rakaman dan ia akan simpan data. Dan terakhir baru buat penulisan. Okey, kita tengok kepada kaedah ketiga, kaedah penyelidikan sejarah. Pertama, arkeologi. Yang kedua, kaedah lisan. Yang ketiga, kaedah apa? Kaedah bertulis. Kaedah bertulis. Okey, apa dia kaedah bertulis? Okey. Siapa dapat? Okey. Kaedah bertulis merupakan proses mendapatkan maklumat daripada tulisan dan juga lakaran. Okey. Bila bertulis mestilah daripada tulisan ataupun lakaran ataupun contohan yang ada pada apa? Pada dinding gua, pada kayu, pada batu ataupun bahan bercetak. Ada, kalau anak-anak tahu, ada batu bersurat. Pada batu bersurat tu ada tulisan. Okey. Okay. Langkah-langkah dalam kaedah bertulis. Pertama, kenal pasti sumber sejarah yang tepat. Kena pastikanlah dulu. Dia mestilah tepat. Okey, dan kumpul sumber sejarah. Okey. Kalau dia tengok kat batu, maksudnya dia kena batu tu, dia akan letak di suatu tempat. Kalau dia tu tak boleh gerak kat situ lah batu tu, maksudnya dia dah tahu kat mana batu tu dan apa tulisan kat situ. Kalau dinding gua, pada gua lah. Okey, kumpul sumber sejarah dan kemudian baru membuat penulisan. Okey, boleh? Okey, kita teruskan. Okey. Teruskan dengan latihan. Okey, untuk hari ini anak-anak kena siapkan latihan berdasarkan apa yang cikgu telah terangkan sebentar tadi. Okey, kita tengok soalan pertama. Okey. Terdapat 3 kaedah penyelidikan, iaitu tempat kosong, kaedah bertulis dan apa dia? Siapa ingat? Apa dia 3 kaedah penyelidikan sejarah? Pertama, letak apa kat sini? Kaedah arkeologi, kaedah bertulis dan kaedah lisan. Okey, tulis kat sini kaedah lisan. Kita tak bagi jawapan lah. Okey, yang kedua. Soalan kedua. Kaedah arkeologi dilakukan melalui proses apa tadi? Ekskavasi. Apa nama proses tu? Siapa ingat? Proses gali cari. Okey. Yang seterusnya, nombor 3. Individu yang ditemu bual dalam kaedah lisan dikenali sebagai, siapa ingat? Orang sumber. Okey, jadi tulis kat sini orang sumber. Okey, soalan terakhir. Ini ada tempat kosong, merupakan proses mendapat maklumat daripada tulisan dan lakaran pada dinding gua, kayu, batu dan bahan bercetak. Kaedah apa? Siapa ingat? Okey, kaedah bertulis. Bagus ingat. Okey. Nanti salin latihan ni di dalam buku tulis sejarah dan isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Boleh rujuk video ataupun rujuk buku teks untuk mendapatkan jawapan. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, semoga anak-anak semua dapat menjawab latihan dengan betul. Okey, selamat belajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.